mengulas kempen PRU 15 program bermula 1 Julai 2022 yang dikeluarkan oleh Rafizi Ramli di dalam Facebook beliau. Menurut beliau, yang dia akan mula berkempen secara tersusun setiap minggu bermula 1 Julai 2022 sebagai persediaan menghadapi pilihan raya umum ke-15 ataupun PRU 15. Jangkaan saya menurut beliau ialah Dewan Rakyat akan dibubarkan seawal Ogos ataupun September 2022 untuk membolehkan bajet 2023 dibentangkan oleh kerajaan yang baru. Tumpuan utama menurut beliau ialah untuk meyakinkan pengundi-pengundi dari 3 kumpulan, iaitu pengundi Tega, Keadilan dan Pakatan Harapan di kerusi-kerusi utama yang perlu dipertahankan. Kedua, pengundi atas pagar yang akan mengundi di kerusi-kerusi utama yang perlu dipertahankan. Yang ketiga, pengundi kali pertama dari kalangan pengundi muda bawah 25 tahun dan mereka yang tidak pernah mengundi selama ini di kerusi-kerusi utama yang juga perlu dipertahankan. Beliau berpendapat bahawa Keadilan dan Pakatan Harapan boleh menjadi blok terbesar di Dewan Rakyat selepas PRU ke-15 sekiranya: pertama, jumlah pengundi Tega pelbagai bangsa yang sebelum ini mengundi Keadilan dan Pakatan Harapan dapat ditingkatkan untuk mencecah 70% jumlah keluar mengundi dari purata 60% yang sedia ada sejak beberapa pilihan raya negeri, iaitu peningkatan dengan 10%. Yang kedua, Keadilan dan Pakatan Harapan berjaya memikat kembali 5% dari pengundi atas pagar yang beralih sokongan selepas PRU ke-14 dalam tahun 2018 dahulu untuk kembali mengundi Keadilan dan Pakatan Harapan. Yang ketiga, Keadilan dan Pakatan Harapan berjaya mendapat 30% dari jumlah pengundi kali pertama pelbagai kaum. Saya akan berkempen, menurut beliau, menggunakan pentas Ayo Malaysia, memandangkan tahap kelesuan pengundi terhadap parti-parti sedia ada adalah tinggi. Kempen akan bermula dengan satu latihan peringkat nasional kepada sukarelawan Ayo Malaysia yang akan diadakan pada hari Sabtu 2 Julai 2022 dari jam 2 petang ke 5 petang di Kuala Lumpur. Kami meletakkan sasaran 30,000 sukarelawan dari seluruh negara untuk berkempen bagi Keadilan dan Pakatan Harapan di kerusi-kerusi marginal. Latihan peringkat nasional akan memberi tugasan dan latihan kepada sukarelawan dalam bidang khusus seperti ejen tempat mengundi pacar, kempen rumah ke rumah, kempen menelefon pengundi, dan kempen media sosial. Saya menjemput, kata beliau, seberapa ramai rakyat Malaysia yang pernah menjadi sukarelawan atau yang ingin menyumbang untuk hadir sebagai sukarelawan dan melalui latihan pusat pada 2 Julai ini. Mereka yang berminat boleh mula mendaftar minggu ini dan butiran pendaftaran akan diberikan di laman www.ayomalaysia.org. Ayo Malaysia juga akan mengadakan satu majlis kutipan dana pada hari yang sama, Sabtu 2 Julai 2022 bermula jam 8 malam bertempat di SJKC Chung Kuo, Kuala Lumpur, dan tiket boleh mula dibeli minggu ini secara atas talian di laman www.ayomalaysia.org. Majlis kutipan dana itu adalah untuk melancarkan tabung terak bagi membiayai pembelanjaan menyediakan sebuah terak kempen untuk dibawa ke seluruh negara, seperti mana yang beliau pernah berkempen di atas terak selama 2 tahun sebelum PRU ke-14 yang lalu. Majlis kutipan dana itu akan diteruskan di Johor Bahru pada hari Khamis 7 Julai 2022 pada pukul 8 malam.
dan di Pulau Pinang pada hari Sabtu 23 Julai 2022 pukul 8 malam. Program serupa ke bandar-bandar lain akan diumumkan kemudian. Selain daripada dua majlis ini, bermula minggu ini, siaran kempen Ayo Malaysia akan bermula setiap 2-3 hari di laman media sosial bermula hari Jumaat 24 Jun 2022 ini. Kandungan utama siaran kempen Ayo Malaysia akan tertumpu kepada kupasan idea-idea baru untuk menyelesaikan masalah-masalah utama yang dihadapi rakyat Malaysia sekarang, termasuk 5 trust kempen Ayo Malaysia yang telah diumumkan sebelum ini. Beliau juga menambah untuk mengumumkan jadual kempen mengikut bandar dan kursi-kursi parlimen minggu ini. Kempen ini meliputi dua pendekatan. Yang pertama, kempen dengan prak secara ceramah kepada orang ramai untuk menarik minat rakyat kepada penyelesaian masalah secara membina dan kesan undi mereka kepada pentadbiran negara. Yang kedua, diskusi dengan kumpulan tertentu mengenai isu-isu khusus yang diadakan di dalam Dewan untuk mengupas pandangan pakar dan orang ramai dalam mencari penyelesaian pada masalah-masalah negara. Kempen Akar Umbi sebegini akan disiarkan secara langsung melalui laman media sosial untuk diikuti seluruh rakyat Malaysia. Saya sedang mengkaji beberapa masalah teknikal penganjuran kempen di peringkat Akar Umbi untuk mematuhi segala SOP yang masih di titik berat sepanjang kempen ini nanti. Saya menyeru semua sukarelawan dan pendukung keadilan Pakatan Harapan yang bersama-sama kempen saya dahulu untuk turut serta dalam kempen yang bermula 1 Julai 2022 ini, kata beliau. Walaupun keadaan telah banyak berubah, beliau percaya kesungguhan kita mendekati rakyat akan dapat memenuhi sasaran kempen untuk meningkatkan kadar keluar mengundi serta menarik minat pengundi atas pagar dan pengundi kali pertama. Nantikan pengumuman kempen minggu ini untuk membina satu gelombang baru Ayo Malaysia.